Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua pendengar segmen kisah misteri dan mistik. Baiklah, pertama sekali saya nak mengumumkanlah ada sesuatu di mana sebelum episod ni diupload, saya ada up satu video kisah daripada pendengar saya yang berkongsi kisah beliau ketika pulang dari ibu kota Kuala Lumpur lah. Jadi apa yang berlaku, ada gangguan yang berlaku ketika beliau keluar daripada MRT. Jadi sebenarnya saya dah remove video tu atas sebab salah saya sendirilah. Apabila saya ceritakan semula dalam channel ni, ni sedikit klip yang saya sertakan yang mana saya terima daripada beliau. Assalamualaikum Abang Aidi. Ni saya ni dah. Jadi saya ada satu cerita saya nak kongsi kat abang. Pasal saya ada kena ikut masa balik dari KL. Masa tu saya baru habis PM hampir dalam setahun, 10-11 macam tu kot saya rasa. So MRT ni murah pun murah. Jadi silapnya daripada saya sendiri di mana saya tersalah dengar dan saya katakan bahawa kejadian yang berlaku 10 tahun. 10 tahun Jadi informasinya tak tepat lah sebab tak beberapa jelas. Jadi apa yang dimasukkan oleh beliau ni mungkin dalam 10 atau 11 bulan yang lepas lah. Jadi masuk akal lah sebab kalau anda dengar suara beliau pun, beliau ni macam masih muda lagi. Jadi ada komen dari siapa Kejap, mana ni tak silap saya Sofri Trun. Siapa Saya pula tak ingat lah. Joffrey. Jadi apa yang saya buat, saya dah remove video tu lah sebab saya mengakulah silap daripada diri saya sendiri. Sebab saya nak menghormati adik kita ni daripada kecaman-kecaman lah. Mungkin saya akan rakamkan semula kisah tu dan re-upload balik. Jadi di sini saya ambil kesempatan jadi nak mengucapkan ribuan terima kasih pada Hanisam Rahman atas sokongan padu daripada beliau. Jadi tak lupa juga pada Brother Fai, katanya ingin berkolaborasi lah. Tapi itulah sebab YouTube ni saya nak mula bereksperimen dulu. Jadi insyaAllah lah nanti saya akan fikirkan lah mana hala tuju channel ni akan pergi. Jadi baiklah, sebenarnya episod kali ini saya nak ungkil satu artikel dan kisah pendek yang dikongsikan pada saya di Facebook berkenaan dengan balan-balan. Jadi saya nak ceritakan sedikit lah artikel tu pada intro episod ni. Dan saya akan letakkan timestamp di skrin anda nanti minit keberapa lah di mana kisah pendek yang berlaku pada Catherine yang share pada saya link artikel ni, yang menetap di Sabah. Jadi mungkin episod ni akan panjang sedikit lah. Baiklah, kepada yang belum lagi subscribe, anda boleh tekan butang subscribe tanda sokongan anda dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi daripada channel ni. Jadi tanpa membuang masa, sama-sama kita dengarkan kisah ini. Baiklah, artikel ni di-up oleh page My Sabah pada 6 Oktober tahun 2019 lah. Jadi tajuknya ialah Kisah Balan-Balan di Kota Belud, Sabah, edisi Borneo, oleh Iskandar Zulfakar. Jadi katanya dalam ni balan-balan merupakan hantu yang terkenal di negeri Sabah lah, mungkin daripada nama panggilannya. Jadi kalau di Semenanjung, balan-balan ni dikenali sebagai hantu penanggal. Cuma di Sabah orang tak panggil penanggal lah, tapi dipanggil balan-balan. Jadi katanya fizikal tetap sama seperti penanggal. Ada kepala manusia yang berterbangan di udara bersama usus ataupun urat perut yang berjuntai lah. Dan sama juga makanan kegemarannya ialah janin bayi. Janin bayi Jadi ada perbezaan sedikit lah antara balan-balan dan penanggal. Jadi katanya kalau penanggal ni dia cuma makan janin, tapi balan-balan ni pula dia punya perangai ni musibat sikit lah katanya. Jadi selain daripada makan janin bayi, dia turut suka mencuri mayat dan menggantikan mayat tersebut dengan batang pisang. Macam mana tu? Jadi dari mana asalnya balan-balan ni? Jadi sama juga seperti penanggal lah, asalnya daripada manusia katanya yang mengamalkan ilmu hitam. Jadi cuma balan-balan ni lagi advance katanya daripada penanggal, kerana kalau penanggal selalunya perempuan, tapi balan-balan ni lelaki pun boleh jadilah. Cerita balan-balan ni popular di sebuah daerah di negeri Sabah, iaitu di Kota Belud. Jadi samalah apa yang saya terima daripada Catherine, iaitu kejadian yang berlaku pun di Kota Belud jugalah. Jadi jalan Kota Belud ni sebenarnya agak
agak hutan lah. Jadi kiri kanan pun hutan. Jadi kiranya memang kawasan ni pedalaman. Jadi pada satu malam tu terdapat sebuah keluarga menaiki kereta melalui jalan ni. Kebetulan si isterinya macam dah sarat sangat mengandung. Tiba-tiba si isteri tu rasa macam nak buang air kecil katanya. Jadi panik lah lepas tu ketika suami tu tengah bawa kereta kan. Mana pula tempat nak membuang ni? Jadi si suami pun berhentikan kereta. Yang si isteri pun ambil keputusan untuk masuk dalam hutan lah untuk menyelesaikan hajatnya. Jadi ketika dia sedang melepaskan hajatnya tu, si isteri rasa pelik. Macam dia rasakan seperti ada benda yang berterbangan di sekelilingnya. Jadi risau dengan perkara tu, dia pun segeralah habiskan hajatnya dan pulang ke kereta. Jadi setiba di kereta, barulah dia perasan bahawa terdapat banyak darah di kaki serta kain yang dipakainya. Yang si isteri rasakan perutnya macam dah kempis. Bayi yang dikandung tu hilang. Jadi si suami turut terlihat sesuatu sedang berterbangan di udara sambil mengilai. Jadi inilah merupakan perbuatan balan-balan katanya. Ada pula satu kisah katanya, ada satu malam tu terdapat satu kemalangan maut yang berlaku melibatkan seorang pemuda. Jadi pemuda ni mati dalam keadaan yang amat mengerikan lah. Jadi darahnya tak henti-henti mengalir daripada mayatnya. Dia ni orang Islam lah mangsa ni. Jadi keluarga si mati pun segeralah menguruskan jenazah tu sebab takut si musibat katanya balan-balan ni buat kerja lah. Namun ketika mayat sedang dimandikan, ada orang kampung perasan kelibat orang tua sedang mengendap dari arah luar rumah lah. Mungkin dia tak tahan bau darah mayat tu katanya. Orang kampung pun perasanlah ada mata pakcik tu jadi macam merah menyala katanya. Seraya jugalah seluruh orang kampung kejar pakcik tu, tapi dia berjaya lolos lah. Namun rumahnya katanya dibakar oleh penduduk kampung dan mayat tu selamat dikebumikan dengan sempurna dan baik. Jadi macam-macam versi yang kita kenal sebagai penanggal ataupun balan-balan. Ada yang perempuan, ada yang lelaki. Jadi kat sini tak adalah dia nak katakan ada gender equality. Cuma balan-balan ni cuma perempuan je. Tak ada Artikel ni nanti saya akan kreditkan lah di description ni bawah untuk anda semua baca. Jadi kisah Catherine pula berlaku ketika beliau ni baru balik dari kedai runcit, beli sedikit barang dapur lah. Jadi bersama Catherine pada waktu tu kakek ataupun datuknya dalam perjalanan pulang. Jadi apa yang mereka nampak riuh dengan orang dekat satu kawasan tu. Jadi kalau nak tahu dekat Kota Belud ni memang kawasan pedalaman sikit lah. Jadi hutan agak tebal. Dan bila kami menuju ke kawasan ramai orang tu, bising ni. Ramai orang macam memaki hamun katanya. Jadi kecoh lah. Jadi kami dari jalan perlahan mula jalan laju dan tiba-tiba atuk saya kata berhenti. Dan saya tanya kenapalah. Pada waktu tu atuk saya cakap dia nampak macam ada bobol api yang terang dalam hutan tu. Tapi saya bagi tahu dekat datuk saya tak nampak. Masuk Catherine dia tak nampak lah benda tu. Jadi jarak antara kami dengan orang kampung tu pun dah dekat kan. Nampak lah diorang ni macam baling-baling kayu dengan batu. Dan ada yang bawa anjing. Anjingnya pula menggonggong, menyalak tak henti-henti. Saya dah mula rasa takut sebab saya tak tahu apa yang mereka ni marahkan sangat lah. Oh God katanya. Mungkin Catherine ni orang Kristian lah para pendengar semua. Jadi datuk saya pun tanyalah apa yang terjadi. Katanya ada balan-balan dalam kampung kami. Jadi ada di antara mereka ni masuk dalam hutan tu sambil pegang kayu. Jadi apa yang memeranjatkan saya boleh nampak benda yang kami panggil balan-balan. Boleh nampak macam ada kepala yang terapung di celah-celah ranting pokok tu. Dia terbang tu tak laju tapi macam susah lah benda tu nak terbang sebab banyak pokok kan. Mungkin pergerakannya terganggu lah disebabkan ranting-ranting kayu tu. Tapi dia berkeliaran tu dekat kawasan tu. Nampaklah seolah-olah macam kepala dan ada benda terburai di bawahnya. Nak kata seolah-olah macam usus, tak juga sebab benda tu pendek. Benda tu apa yang pasti dia taklah berambut panjang macam orang katakan. Apa yang saya tak perasan, atuk ada cakap yang dia ada dengar macam bunyi orang mendengus, marah. Bunyi macam lembu pun ada katanya. Sampailah benda tu berubah bentuk macam bola api dan dia masuk jauh ke dalam hutan. Jadi apa yang berlaku pada keesokan harinya, orang kampung mula siasatlah kawasan tu dan apa yang mereka dapati terdapat banyak kesan darah dan bau busuk macam bau bangkai. Saya yakin, kata Catherine, kalaulah ada orang yang rakam pada waktu tu, mesti akan viral. Tapi itulah, kebanyakan orang kat sini gunakan handphone biasa-biasa je. Asalkan boleh call, message dah cukup lah.
Tapi zaman sekarang dah berubah, dunia pun dah maju. Tapi kebetulan lah, jadi berdekatan dengan kawasan kami ada tragedi yang berlaku di mana ada kawasan kedai yang hangus terbakar. Tapi tak logik juga kalau saya nak kaitkan tragedi tu dengan kisah saya, sebab kejadian yang berlaku tu mungkin tak ada kena-mengena lah. Atau ada? Kita tak tahu kan. Jadi misteri ni sampailah ke hari ni tak dapat dirungkai. Jadi sekian daripada saya, Catherine. Baiklah, berikut adalah kisah yang dikongsikan oleh Catherine dari Kota Belud, Sabah. Jadi kisah Catherine ni saya cuba ringkaskan lah, sebab dia ada ceritakan bagaimana situasi keadaan kawasan yang terbakar tu. Dan tak banyak yang boleh saya kongsikan sebab kejadian tu bagi saya takut pula saya nak kongsikan. Sebab saya tak nak lah dalam channel ni saya mengaibkan pihak-pihak yang lain pula. Jadi satu pengalaman yang menarik yang dikongsikan. Jadi macam-macam jenis panggilan benda-benda ni, balan-balan lah, penanggal lah, yang digelarkan oleh masyarakat Malaysia yang memiliki budaya yang berbeza. Jadi kalau dalam Islam kita tahu yang jin ni memang wujud, dan ilmu hitam pula memang adalah yang mempelajari oleh orang lain lah. Jadi perkara-perkara ni menyebabkan banyak kejadian yang sedih, kadang-kadang yang sedih. Dan bila kita dengar orang yang kena sihir ataupun nampaklah penampakan di muka bumi ni, jadi macam-macam cerita yang kita terima. Baiklah, jadi episod kali ini tamat di sini saja. Jadi terima kasih pada semua yang sudi dengar episod yang saya bawakan ni. Jadi jangan lupalah subscribe untuk sokong channel ni, dan jika anda ingin berkongsi kisah anda seperti biasa, di mana saya akan ketengahkan dalam channel ni, boleh hantarkan di email editaki@gmail.com dan boleh juga DM di Facebook page saya iaitu Editaki lah. Seperti biasalah, saya sering ingatkan jadi kisah yang kita dengar ni anggaplah hanya sekadar hiburan, dan benda-benda yang buruk seperti benda-benda yang kita dengar ni kita jauhkanlah. Kita takutkan pada yang satu, dan perkara syirik atau khurafat ni kita kena elakkanlah. Jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum dan bye bye. Stay safe, stay at home.